salam sejahtera, selamat pagi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Ini berita hangat, berita panas, berita sensasi, berita yang baru saya terima, risikan daripada apa? Nenek kebayan yang baru kita terima. Rafizi beri bayangan tidak tanding PRU 16 dan akan tinggalkan PKR. Wow. Saya fikir kalau betul Rafizi tak tanding PRU 16 dan tinggalkan PKR, ini satu tamparan paling hebat kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, Rafizi di dalam satu laporan diberikan tajuk Rafizi beri bayangan tidak tanding PRU 16 dan tinggalkan PKR. Wow. Habislah. Okey. Tapi sebelum itu saya ingin kongsikan satu produk. Ini sisipan-sisipannya saya bagikan bagi anda. Bagi anda yang ada penyakit 3 serangkai, kencing manis, darah tinggi, buah pinggang, kolesterol, sakit gout, sakit saraf, sakit lelaki, sakit perempuan, apa sajalah ringkasan dia, apa saja penyakit anda, semua disebabkan oleh imun badan yang lemah. Bila imun badan lemah, kita jadi sakit. Jadi transfer factor ini meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan imun badan. Ia telah disahkan oleh semua saintis di seluruh dunia, diterima oleh KKM sebagai dia adalah makanan, bukan ubat. Ini bukan ubat. Okey? Dan dipakai juga di hospital-hospital dan juga di klinik-klinik di serata dunia. Okey. Tuan-tuan dan puan, Rafizi beri bayangan tidak tanding PRU 16 dan tinggalkan PKR. Ahli Parlimen Pandan Datuk Seri Rafizi Ramli memberi bayangan untuk meninggalkan Parti Keadilan Rakyat PKR selepas tamat penggal parlimen ini, sekaligus tidak bertanding dalam pilihan raya umum akan datang. Bekas Menteri Ekonomi itu berkata, beliau tidak mahu menjadi sebahagian daripada budaya politik yang ditunjukkan oleh parti itu semasa pemilihan pada Mei yang lalu. Kita kasih sejuk. Okey? Pada Mei yang lalu. Walaupun tidak menjelaskan secara terperinci budaya yang dimaksudkan itu, bekas timbalan Presiden PKR itu menegaskan beliau tidak yakin terhadap keupayaan parti untuk menyingkirkan budaya tersebut. Budaya yang ditunjukkan dalam PKR pada pemilihan lepas bukanlah sesuatu yang saya mahu jadi sebahagian daripadanya, katanya. Jika ada pemilihan baru, saya tidak rasa kita ada kemampuan untuk membersihkan parti daripada budaya itu, katanya dalam satu audio siar yang berhenti menteri pada Jumaat yang lepas. Pada itu katanya ketika ditanya sama ada beliau akan bertanding PRU 16 atau tidak, Rafizi mendedahkan masih belum membuat keputusan, berhubung perkara itu malah tidak menolak kemungkinan sekiranya tidak bertanding langsung. Kalau jawatan menteri pun saya sanggup lepaskan, dia kata. Apatah lagi sekadar tidak bertanding dalam pilihan raya. Sebenarnya saya masih belum buat keputusan sama ada bertanding atau tidak PRU akan datang, ujarnya lagi. Menurut Rafizi, beliau akan melangkah ke fasa baru tanpa menoleh ke belakang, walaupun pernah memainkan peranan penting dalam PKR. Malah beliau memberi bayangan tidak akan bertanding sebarang jawatan dalam parti pada masa akan datang. Wah. Apa pendapat anda? Tinggalkan komen. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Okey, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Pilihan Raya Negeri Sabah. Akhirnya ada sudah pembayang tarik. Okey, tapi sebelum itu, bagi anda yang ada masalah kesihatan, kencing manis, darah tinggi, gout, 3 serangkai, buah pinggang dan sebagainya, anda boleh hubungi saya kerana saya ada satu produk nama dia Transfer Factor daripada For Life Research. Ini semua sisipan saya berikan bagi anda.
ia boleh membantu Anda untuk meningkatkan imun badan sehingga 437% kekuatan imun badan. Okey, semua sakit penyakit di dalam badan kita ini disebabkan oleh imun badan. Apabila imun badan yang kuat, kita boleh sembuh daripada penyakit dengan imun badan sendiri. Imun badan yang lemah yang menyebabkan kita sakit. Okey, baik. Sidang Dun Sabah bakal jadi tumpuan di jangka terakhir sebelum bubar. Tuan-tuan dan puan-puan, mungkin anda ada pendapat, bilakah sepatutnya, sebaik-baiknya, bilakah sebaik-baiknya Dun Sabah dibubarkan? Mungkin ada anda pendapat. Okey, pada saya, menurut siasatan-siasatan risikan-risikan politik rahsia. Wey, siok betul sebut risikan politik rahsia ni. Tapi tidak ada yang rahsia pun. Orang dah boleh cakap-cakap. Tapi ni, saya dapat satu maklumat bahawa kemungkinan besar sidang Dewan Undangan Negeri Sabah dijangka akan dibubarkan menjelang penghujung bulan Julai ini. Okey. Jadi Isnin depan dijangka menarik perhatian ramai kerana Isnin depan adalah adalah yang terakhir. Okey. Berikutan reaksi hangat rakyat yang menganggap mesyuarat kedua penggal kelima itu menjadi terakhir sebelum pembubaran DUN diumumkan. Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah, Datuk Seri Kazim M. Yahya berkata, jika mengikut perlembagaan, ia mesti mempunyai sekurang-kurangnya 3 persidangan pada setiap tahun. Okey. Kemudian, mungkin yang menjadi kegairahan orang tentang persidangan kali ini, banyak yang mengandaikan atau merasakan ia adalah sidang yang terakhir sebelum pembubaran itu. Itu yang dia punya hype sikit lah, dia kata. Kalau dari segi persiapan, tidak ada yang istimewa. Persiapan semua seperti biasa. Soalan-soalan pun seperti biasa. Itu hanya takwim untuk sidang kedua setiap tahun. Dia kata, kalau bubar selepas ini, ia akan jadi sidang yang terakhir untuk penggal ini. Tetapi kalau belum bubar, kita mahu tahu ada lagi sidang ketiga untuk memenuhi kehendak perlembagaan. Kebiasaannya sidang kedua ini adalah pembekalan tambahan, katanya kepada pemberita pada Khamis yang lalu. Okey, jadi pada pendapat saya, sidang Dewan Undangan Negeri atau DUN Sabah akan dibubarkan selewat-lewatnya pada bulan Ogos. Selewat-lewatnya pada bulan Ogos. Kita tunggu saja siapa yang bakal bertanding di sini, siapa yang bakal menang. Kita tunggulah. Apa pendapat anda? Sila tinggalkan komen. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia, aku kita, jaga kita. Bye-bye.